Okey, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Sekali lagi. Boleh. Boleh. Boleh dengar tak suara? Boleh. Okey, okey, hari ni kita masuk bab 6. Okey, topik dia ialah 6.1. Okey, sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan haiwan. Okey. Okey, slide pun jelas Cikgu harap slide jelas. Okey, topik ni standard pembelajaran dia ada 7. Okey. Okey, topik 6.1.1 menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. Okey, 6.1.2 menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, 6.1.3 menghubungkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. 6.1.4 menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. 6.1.5 mencerakinkan fungsi rangka manusia. 6.1.6 menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey, dan yang akhir sekali ialah menghubung kaitkan sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okey, bab ni sebenarnya kita ada eksperimen tapi eksperimen kita cikgu nak kita buat dekat sekolah. Okey, kalau buat dekat rumah saya rasa tak sesuai lah. Okey, nanti kamu kena ingat eksperimen wajib kita yang kedua ialah sokongan ni. Okey. Okey, boleh respon kat cikgu. Okey, kenapa zirafah perlu mengangkangkan kakinya ketika minum air? Respon sikit dalam chat tu. Okey, yang lain boleh respon. Nanti cikgu akan bagi tahu kenapa. Okay, keseimbangan, kestabilan. Okey, yang lain? Okey. Okey, jadi cikgu tengok kat sini, okey, dia sebenarnya ialah untuk mengekalkan kestabilan Okey, dan satu lagi ialah untuk merendahkan pusat graviti. Okey, jadi kalau dia tidak mengangkangkan kakinya, keseimbangan tu semua tak ada lah. Okey. Okey. Okey, sebelum kita mulakan topik ni, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan rangka. Okey, rangka ialah suatu struktur yang keras dan tetap dalam organisma multisel seperti manusia dan merupakan sistem sokongan bagi manusia dan haiwan. Okey, terdapat 3 jenis sistem sokongan. Okey, yang pertama ialah rangka dalam. Okey, yang kedua ialah rangka luar dan yang ketiga ialah rangka hidrostatik. Okey, kalau kita tengok rangka dalam biasanya berada dalam organisma tu sendirilah. Okey, jadi kebanyakan rangka dalam ni adalah semua haiwan vertebrata. Okey, jadi rangka dalam ni terdiri daripada tulang dan juga rawan. Okey, rawan ni biasanya dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai cartilage. Okey. Okey, dia merupakan asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Okey, contoh kalau kamu tengok kat sini, banyaklah sebenarnya invertebrata ni. Okey, manusia, gajah dan juga katak. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan invertebrata? Vertebrata. Apa yang dimaksudkan dengan vertebrata? Bertulang.
Bertulang apa? Betul. Kita rangka ni semua bertulang. Okey, lawan bagi vertebrata apa? Invertebrata kan? Tapi cikgu nak tanya, vertebrata tu apa? Okey, betul. Okey, bertulang belakang. Okey. Okey, tahniah. Okey, Kimi betul, Dayah betul. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kalau rangka luar, okey, dimiliki kebanyakan invertebrata. Okey, terdiri daripada lapisan keras kitin, okey, berlilin atau mempunyai cengkerang. Okey, tapak bagi pelekatan otot. Okey, contoh dia ialah lipan, lipas, ketam, udang, okey, belalang, okey, kerang, okey, dan sebagainya lah. Okey, itu ialah rangka luar. Okey, kemudian yang ketiga ialah rangka hidrostatik. Okey, oleh kerana dia ada perkataan hydro tu, maknanya dia mesti ada bersangkut paut dengan air. Okey, dimiliki oleh sesetengah invertebrata yang berbadan lembut. Okey, terdiri daripada dinding berotot yang meliputi rongga badan yang berisi dengan bendalek. Okey, bendalek ini mengenakan tekanan pada dinding berotot dalam semua arah menyebabkan badan haiwan menjadi lembut dan tegak. Okey, contoh, okey, cacing, planaria. Okey, planaria ni kalau dalam bahasa lain juga kadang-kadang kita panggil sebagai cacing pipih. Okey, kemudian lintah, obo-obo dan juga tapak Sulaiman. Okey, fungsi sistem rangka. Okey, ada 3. Yang utama, menyokong berat badan. Yang kedua, mengekalkan bentuk badan. Yang ketiga ialah melindungi organ badan. Okey, itu 3 fungsi utama sistem rangka. Okey, kita tengok pula sistem rangka luar dan pertumbuhan. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kebanyakan yang terlibat ialah haiwan invertebrata. Okey, contoh ketam, udang kara. Okey, udang kara ni dalam bahasa Melayu lah, tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai lobster. Okey, serangga dan juga kerang. Okey, tujuan melindungi organ dalaman dan membolehkan ia melakukan pergerakan. Okey, rangka luar terdiri daripada kitin, kalsium yang keras, tegar dan tidak boleh mengembang. Okey, dalam haiwan invertebrata contoh ketam, rangka luar yang lama digantikan dengan rangka luar yang baru yang lebih besar melalui proses yang dikenali sebagai ekdisis atau salin kulit. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, fasa pembesaran saiz tu berlaku sebab rangka luar asal tu tak boleh lagi mengembang, okey, atau membesar atau berubah bentuk. Okey, jadi itu sebab dia perlu bersalin kulit. Okey, kemudian kalau kita tengok haiwan invertebrata seperti kerang. Okey, kerang ni dia berlainan sedikit dengan serangga, okey, dan juga ketam. Okey, jadi kalau kita tengok rangka luar tidak boleh diganti, tetapi saiznya menjadi semakin besar melalui pertumbuhan kitin dan juga kalsium. Okey, jadi kebanyakan kalau kita tengok yang berbentuk siput ni atau mollusca ni, okey, mollusca ni nama kumpulan lah. Okey, mollusk ni sebab dia ada rangka luar. Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, okey, biasanya dia saiz dia makin lama makin besar. Okey, dia tidak menjalankan proses ekdisis. Okey. Setakat ni boleh ikut, boleh follow. Okey. Okey, kita tengok proses dia. Okey, mula adalah daripada telur. Okey, kemudian kalau kita tengok nimfa pun ada banyak peringkat. Okey, ini bila kita tengok graf ni dia macam anak tangga sebab
Dia proses ni menunjukkan proses pertumbuhan atau saiz tu menjadi semakin besar bagi serangga. Itu sebabnya ekdesis ni perlu dijalankan sehingga ia mencapai tahap dewasa. Okey, tumbuhan haiwan bertulang belakang juga menjalankan ekdesis. Okey, contoh kalau kita tengok kat sini ialah ular. Okey, ular juga menjalankan ekdesis. Okey, saiz. Okey. Okey, menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, kalau kita tengok daripada segi pengenalan, haiwan invertebrata tanpa rangka luar seperti cacing, lintah dan obor-obor mempunyai rangka hidrostatik. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok bila obor-obor ni berada di tepi pantai, dia tidak boleh bergerak sebab dia tak boleh bergerak, tak ada saiz, sebab apa? Tak ada bentuk, okey? Sebab dia tiada rangka dalam. Okey. Jadi kalau kita tengok segi definisi rangka hidrostatik ialah rongga dalam badan yang berisi bendalih pada tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Okey. Kalau tekanan atmosfera tu lebih tinggi daripada tekanan dalam, okey, jadi maknanya dia tak ada bentuk. Okey, jadi maknanya yang bahagian dalam contoh dalam cacing, lintah, dia mesti mempunyai cecair yang lebih, mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada atmosfera. Jadi itu sebabnya dia boleh menghasilkan bentuk. Okey, fungsi bendalih dalam rongga tersebut mengenakan tekanannya terhadap dinding badan haiwan invertebrata untuk menyokong badan melindungi organ dalaman, mengekalkan bentuk badan dan membolehkan pergerakan. Okey, itu yang dimasukkan dengan rangka hidrostatik. Okey, rajah di bawah kalau kita tengok ke sini menunjukkan rangka hidrostatik cacing dan mekanisme pergerakan cacing tanah yang disebabkan oleh tindakan pengecutan, ejaan ada salah sikit tu, pengecutan otot lingkar dan otot membujur. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ni maknanya kembang dan kuncup. Okey, jadi maknanya ini akan menyebabkan pergerakan pada cacing tanah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah otot lingkar, ni adalah otot membujur, keta ni macam bulu-bulu halus lah. Okey, keras, jadi maknanya dia boleh grip tanah tu. Okey, dan kemudian dalam ni ada rangka badan yang berisi bendalih. Jadi kalau kita tengok proses pergerakan cacing tanah ni dia melibatkan otot lingkar yang mengecut dan otot membujur mengendur. Okey, jadi dia lawan antara satu sama lain. Barulah berlakunya pergerakan sama ada ia nak bergerak ke hadapan atau nak bergerak ke belakang. Okey, jadi kalau kita tengok satu lagi, kalau yang bulu halus ni, keta ni sebenarnya dia ialah memegang tanah tu lah. Okey, mana ada grip. Okey, jadi mana dia boleh, jadi cacing tanah tu boleh bergerak dengan mudah. Okey, fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, pengenalan. Okey, kita tengok semua haiwan vertebrata atau bertulang belakang. Okey, contoh dia manusia mempunyai rangka dalam. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ada dua bentuk. Okey, rangka dalam ni terbahagi kepada dua bentuk atau dua jenis. Satu tulang dan satu lagi kita kenali sebagai rawan atau cartilage. Okey, rangka dalam haiwan vertebrata berbeza seperti berikut. Okey, yang pertama kita tengok hampir semua haiwan vertebrata dan manusia terdiri daripada tulang dan juga rawan. Maknanya kombinasi dua-dua tu membentuk rangka bagi haiwan vertebrata bertulang belakang. Jadi ada kombinasi, ada tulang, ada rawan. Tapi ada setengah haiwan vertebrata, contohnya ikan hiu atau pari, dia hanya mempunyai rawan sahaja. Okey, jadi itu perbezaan antara haiwan vertebrata. Okey, rangka dalam bagi haiwan yang berlainan. Okey, kalau kita tengok darat, biasanya saiz dia adalah besar, tegar dan juga kuat.
Okey, jadi kalau besar ni biasalah ialah untuk sistem sokongan. Okey, jadi bila ada sistem sokongan tu maksud dia ialah menyokong berat badan haiwan. Okey, kalau kita tengok pula haiwan vertebrata akuatik ni, okey, tulang dia adalah lebih kecil dan juga lemah. Okey, kenapa lebih kecil dan lemah? Sebab sebahagian berat badan disokong oleh daya apungan air. Okey. Okey, kemudian bagi burung pula, okey, kebanyakan tulang dia adalah ringan. Okey, ini adalah untuk memudahkan penerbangan. Jadi ingat je, rangka dalam bagi haiwan vertebrata ni boleh kita bahagikan kepada 3 kumpulan lah. Darat, akuatik dan juga vertebrata yang terbang. Okey. Okey, haiwan darat. Okey, kalau kita tengok, okey, mestilah dia punya rangka dalam dia lebih besar, tegar, kuat, okey, sepadan dengan saiz badan haiwan tersebut. Jadi makna macam mana besarnya rangka dalam tu, kat situlah saiz bentuk badan vertebrata tersebut, haiwan vertebrata tersebut. Okey, kemudian yang kedua, ini adalah kerana berat badan disokong sepenuhnya oleh rangka dalam, terutamanya oleh 2 jenis lengkungan. Kita panggil dia sebagai lengkungan pectoral dan satu lagi ialah lengkungan pelvis. Okey, biasanya pectoral ni adalah di bahagian atas, okey, dan pelvis ni di bahagian bawah. Okey, itu hanya untuk manusia. Okey, kalau kita tengok pula haiwan akuatik, okey, okey, kalau kita tengok, okey, rangka dalam dia lebih kecil berbanding, okey, dengan saiz badan haiwan tersebut. Okey, kalau kita tengok ni saiz paus, okey, sangat besar, tapi tulang dia adalah kecil. Okey, jadi dia ada 2 juga bahagian, lengkungan pectoral dan juga pelvis. Okey, jadi kalau kita tengok yang pelvis kecil saja, tapi lengkungan pectoral dia adalah sangat besar. Okey, ini adalah kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Okey, jadi ini adalah fungsi bagi contoh fungsi rangka haiwan akuatik. Okey, bagi burung pula, rangka dalam yang terdiri daripada tulang-tulang kecil yang ringan dan berongga. Okey, jadi rongga untuk memudahkan berat terbang. Okey. Okey. Okey, soalan cikgu. Apa akan berlaku kalau tulang bagi haiwan vertebrata seperti burung ni padat? Okey, apa akan berlaku? Okey, type kat ruangan chat tu. Apa akan berlaku? Okey, boleh respon kat cikgu? Tak ada yang nak respon. Apa akan berlaku kalau burung ni mempunyai tulang yang padat? Okey, suka untuk terbang. Okey. Cikgu rasa bukan suka untuk terbang, tak boleh terbang langsung. Betul? Setuju tak? Okey, kalau padat dia tak boleh terbang langsung lah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini dia mesti berongga. Okey, kenapa tujuan tu berongga? Jadi tulang tu akan lebih ringan. Okey, jadi bila ringan, jadi ia memudahkan burung untuk terbang. Okey, kemudian kalau kita tengok, okey, struktur tulang berongga bagi burung beradaptasi untuk terbang. Okey, contoh dia ialah okey, sternum. Sternum ni adalah tulang dada yang pipih. Okey, yang pipih ni adalah nipis lah. Okey, ia luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Okey, ini adalah untuk burung. Okey, sistem rangka manusia. Okey, kalau kita tengok kat sini, manusia ada 206 tulang. Okey, mempunyai pelbagai saiz dan bentuk. Okey, soalan cikgu.
Okey, rangka dalam bagi manusia terbina daripada dua. Okey, dua struktur, dua jenis tulang. Okey, tulang apa tu? Terdiri daripada dua tadi. Baru je kita belajar apa dia. Boleh respon sikit tak? Okey, rangka dalam manusia dibina daripada apa? Rangka paksi. Okey, lagi. Hidayah je seorang respon ni. Yang lain, senyap je. Rangka appendage. Semua dekat situ jawapan dia tu. Lain sebenarnya. Okey, rangka dalam manusia, rangka dalam haiwan vertebrata ni, okey, dia kalau kita ikut tadi dia ada dua kan. Okey, dia ada yang tulang dan satu lagi ialah terbina daripada tulang dan satu lagi ialah kita punya rawan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia akan membahagi kepada dua kumpulan rangka lah. Okey, yang itu kita kenali sebagai rangka paksi dan satu lagi ialah rangka appendage. Okey, jadi kita tengok rajah kat sini. Okey, kalau rangka paksi, okey, kita tengok tengkorak, okey, turus vertebrata dan juga sangkar rusuk. Okey, semuanya ada peranan dia masing-masing. Okey, bagi rangka appendage ialah lengkungan pektoral, okey, tulang tangan, lengkungan pelvis, okey, dan juga tulang kaki. Okey, jadi gabungan dua-dua ni akan membentuk rangka manusia. Okey, jadi semua ni ada fungsi-fungsi dia masing-masing. Okey. Okey, kita tengok rangka manusia. Okey, kamu boleh rujuk buku teks. Okey, ini adalah tulang yang paling keras sekali, iaitu kita punya tengkorak. Okey, kalau kita tengok dekat tengkorak ni, dia sebenarnya ada kepingan-kepingan tulang, okey, yang bercantum. Okey, tulang ni kita panggil dia tulang cranium lah. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok ke sini, ni adalah satu kita panggil sebagai tulang muka. Okey, jadi gabungan antara kranium dan tulang muka ni akan membentuk tengkorak. Okey, ini struktur yang paling keras. Yang lain kamu boleh tengok melalui buku teks. Okey, fungsi bahagian dalam sistem rangka manusia. Okey, kita tengok rangka paksi tadi. Okey, kita tahu tadi rangka dalam, okey, terbahagi kepada dua, rangka paksi dan satu lagi ialah rangka appendage. Okey, kedua-duanya dibina daripada tulang dan juga rawan. Okey, kita tengok yang pertama, tengkorak terdiri daripada dua jenis tulang iaitu cranium, muka dan juga rahang. Okey, cranium ni tujuan dia ialah melindungi otak. Okey, muka dan rahang ni memberikan bentuk muka seseorang dan memberi sokongan pada gigi. Okey, kemudian yang seterusnya, rangka paksi turus vertebra. Okey, kadang-kadang kita panggil turus vertebrata lah. Okey, yang ni ialah bahagian tulang belakang lah. Terdapat 33 ruas tulang kecil atau vertebrata. Okey, jadi nama-nama dia ni ialah cervix, thorax, lumbar, sacrum, caudal yang membentuk satu turus yang panjang lah. Jadi turus ni bila dia bercantum, okey, dia boleh melentur. Jadi tujuan utama dia ialah untuk melindungi saraf tunjang. Okey, bagi sangkar rusuk pula, okey, dia ada 12 pasang, okey, tulang rusuk. Okey, bermula dengan sternum dan juga tulang rusuk. Ini adalah untuk melindungi organ dalaman, contoh dia ialah jantung dan peparu. Okey, bagi appendage pula ada 4. Yang utama, lengkungan pektoral, tulang tangan, okey, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki. Okey, kalau lengkungan pektoral pada manusia, dia ada 2, scapula dengan clavicle. Okey, ini adalah menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi.
Okey, kemudian tulang tangan, humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Okey. Okey, yang ini adalah untuk membentuk struktur pergelangan tangan, tapak tangan dan juga jari tangan. Okey, bagi lengkungan pelvis ada 3, ischium, ilium, pubis. Okey, menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Bagi tulang kaki, kita ada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus. Tarsus, metatarsus ni kebanyakan dekat kita punya tapak tangan lah. Tapak kaki lah. Phalanx dan juga patella. Okey. Okey, jadi membentuk struktur kaki, pergelangan kaki, tapak kaki dan juga jari kaki. Okey. Ini adalah bahagian-bahagian yang ada dalam sistem rangka manusia. Okey, topik ni kamu kena banyak hafal lah. Okey. Okey, membandingkan kekuatan tulang yang padat dan juga tulang yang berongga. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kat sini adalah tulang padat. Okey, kita tengok kat bahagian ujung ni padat dan tulang berongga adalah dekat yang ujung sini lah. Okey, kalau kita tengok macam ada jaringan-jaringan ni, ini adalah tulang berongga. Okey, tulang padat, okey, mempunyai sedikit atau tiada rongga kosong di dalamnya, besar dan kuat. Okey, terdapat dalam mamalia darat seperti gajah, harimau dan juga manusia. Okey, bagi tulang berongga mempunyai banyak rongga kosong yang berisi udara di dalamnya. Okey, kelebihan dia kalau tulang berongga ni dia ringan, kuat, membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat. Okey, memerlukan kurang kalsium dan juga fosforus. Okey, terdapat dalam burung seperti merpati, ayam, burung pipit dan juga dalam manusia. Manusia ni gabungan lah, ada tulang padat dan juga ada tulang berongga. Okey. Okey, jadi kalau katakan berongga ni dia bukannya rongga tu memang kosong betul-betul kat sini. Tak ada, dia macam ada macam jaringan kat bahagian tengah tulang tu. Okey. Okey, hubung kait sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okey, yang pertama kalau kita tengok kat sini, kestabilan haiwan ialah kebolehan haiwan untuk mengekalkan kedudukan asalnya lah. Okey, jadi kalau kita tengok bila kita sebut kestabilan ni, kita fokuskan kepada dua. Satu ialah pusat graviti. Okey, dan satu lagi ialah keluasan tapak. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, hubungan semakin rendah pusat graviti, semakin stabil haiwan itu. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok haiwan apa yang pusat graviti dia sangat rendah? Okey, boleh respon kat cikgu. Yang sangat rendah, kedudukan pusat graviti yang sangat rendah ni. Bagi cikgu satu contoh. Okey, buaya lagi. Buaya dengan manusia siapa lebih tinggi pusat graviti? Buaya lah, manusia lah kan, pusat graviti dia lebih tinggi. Okey, selain daripada buaya, apa lagi pusat graviti haiwan-haiwan apa contoh-contoh yang lain yang lebih rendah dia punya pusat graviti selain daripada buaya? Kucing. Okey, betul. Okey, lagi? Ular. Okey, lagi? Ular lagi rendah lah kan, sebab dia paling badan dia sendiri dah sentuh tanah. Okey, jadi cikgu harap faham lah. Okey, jadi biasanya kalau kaki yang pendek lah, maknanya yang pendek, kaki-kaki yang pendek ni kebanyakan haiwan tu dia mempunyai kedudukan pusat graviti yang rendah. Okey, betul. Semua yang beritahu kat cikgu ni betul. Kura-kura, ular, kucing, buaya. Okey, kemudian satu lagi ialah keluasan tapak. Okey. Okey, semakin luas tapak, semakin stabil haiwan itu. Okey, kalau kita tengok dalam seni mempertahankan diri. Selalu kalau orang tu nak stabil, apa dia akan buat? Taekwondo ke, silat ke, apa dia akan buat? Ke kuda. Ke kuda tu nama dalam bahasa Melayu tu. Apa dia akan buat? Kalau seni mempertahankan diri, tak kisahlah apa jenis sekalipun. Sumo ke, taekwondo ke, karate ke, apa dia akan buat dulu? Okey, pertama dia mesti
kangkangkan kaki kan. Okey. Okey, kaki tu tak bolehlah berdiri. Ni okey, jadi bila dia kangkangkan kaki tu, maknanya dia akan dapat keluasan tapak dan satu lagi dia akan berkait rapat dengan kedudukan pusat graviti. Okey, tu antara contoh. Okey, kalau katakan kamu tiba terjatuh, apa reaction tubuh badan kamu dulu? Kalau macam nak terjatuh, apa reaction dia? Syazmin dah respon. Okey, yang lain? Kalau kata nak terjatuh lah, jadi kita akan, katakan kita terjatuh, first kali kita akan, tangan kita akan pegang lantai, kan? Jadi kat situ secara automatik, keluasan tapak akan bertambah dan satu lagi, kedudukan pusat graviti tu akan, bertambah. Okey. Okey, jadi tu antara contoh lah. Jadi kat sini cikgu rasa kalau kamu kena ingat lah, bila ceritakan tentang apa ni, hubungan, ayat dia mesti gunakan ayat dia semakin. Jangan gunakan ayat yang lain. Okey. Okey, kita tengok contoh-contoh pusat graviti haiwan. Okey, kita tengok haiwan ni lebih tinggi berbanding dengan kura. Buaya dengan dinosaur. Cikgu tak pernah jumpa dinosaur lah. Okey, jadi buaya ni dia punya pusat graviti dia adalah lebih rendah berbanding dinosaur. Okey, jadi kalau pusat graviti yang tinggi ni dia lebih mudah jatuh lah. Okey, dan kurang stabil. Okey. Okey, kalau kita tengok buaya dan kura-kura adalah lebih stabil kerana pusat graviti yang lebih rendah berbanding kuda. Okey, itu antara contoh lah kuda dengan dinosaur lah. Okey, hubung kait sistem sokongan dengan kestabilan haiwan. Okey, yang pertama kalau kita tengok lembu, kedudukan pusat graviti dia adalah normal. Okey, luas tapak dia adalah normal. Jadi kestabilan haiwan tu normal lah. Okey, ayam pun sama dengan lembu. Okey, bagi zirafah pula, kedudukan pusat graviti dia adalah tinggi, luas tapak dia adalah normal. Jadi oleh kerana kedudukan pusat graviti ni adalah tinggi, jadi ia adalah kurang stabil. Okey, kerana mempunyai pusat graviti yang tinggi lah. Jadi itu sebabnya bila dia nak minum, zirafah ni perlu kangkangkan kaki untuk merendahkan kedudukan pusat graviti. Okey, kemudian buaya, okey, kedudukan pusat graviti dia adalah rendah, luas tapak dia adalah luas. Okey, jadi makna kat sini buaya ni adalah lebih stabil berbanding zirafah. Okey. Okey, jadi kamu kena buat analisis. Bila cerita pasal kestabilan ni, dia melibatkan dua. Satu ialah kedudukan pusat graviti dan satu lagi ialah luas tapak. Okey, okey, boleh salin soalan ni. Okey, cikgu nak jawab dekat chat. Okey, namakan 3 jenis sokongan pada haiwan. Okey, type dekat chat. Soalan nombor 1 tu. Okey, boleh respon tak ni? Soalan nombor 1, cikgu nak kamu type. Okey, dalam, luar, hidrostatik. Dalam, luar, hidrostatik. Okey, betul. Lain? Diana tak nak cuba jawab. Yang lain-lain ni. Okey, jadi rata-rata siapa yang jawab ni, cikgu rasa betul lah. Okey. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, kita tengok. Terangkan bagaimana saiz rangka luar dihubung kaitkan dengan pertumbuhan organisma
yang berikut. Okey, yang nombor 2 ni cikgu nak kamu salin. Lepas tu terang masukkan dalam buku SC2. Yang nombor 1 tu tak payah. Kamu dah jawab kat sini. Betul lah tu. Okey, soalan nombor 2. Okey, salin. Okey, nanti naik sekolah cikgu nak tengok soalan ni dijawab. Okey dah? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, namakan 3 ciri rangka hidrostatik yang dikaitkan dengan pergerakan. Okey, soalan nombor 3 ni pun salin. Okey, masukkan dalam buku SC2. Cikgu minta dalam latihan tu nanti cikgu nak kamu tulis tajuk. Jangan tak tulis tajuk pula. Tajuk kita tadi yang mula-mula tadi. Okey, respon nombor 4 ni, respon kat dalam chat. Namakan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Okey, ada 2 faktor tadi. Apa dia? Okey, respon. Namakan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Okey, apa jawapan dia tu? Okey, Alisa dah respon, Syazmi dah respon, Daya. Okey. Yang lain ni? Okey. Cikgu ada 12 orang ni. Tak cukup 12 respon ni. Okey, betul. Apa yang kamu cakap kat respon dekat chat tu betul lah. Okey, maknanya ada pusat graviti dan juga luas tapak. Okey, terangkan bagaimana jawapan anda di 4 mempengaruhi kestabilan haiwan. Okey, kalau kita nak katakan terangkan, apa yang kita kena buat? Apa kata kunci ayat yang kita kena buat untuk nak menerangkan soalan nombor 4 tu? Apa yang kita kena buat? Mesti perkaitan dia apa tu? Ingat balik tadi zirafah dan juga apa tadi? Zirafah dengan buaya kan? Okey, yang melibatkan kestabilan tadi. Okey, macam mana kita nak terangkan? Apa poin yang pertama? Okey, boleh respon kat cikgu tak? Poin yang pertama kita kena buat apa dulu? Okey, betul. Okey, jadi kita tengoklah, kita kena kaitkan 2 parameter tadilah. Okey, parameter kita tadi apa? Pusat graviti dan luas tapak. Lepas tu yang kedua, kita kena buat apa? Kaitkan dengan ayat lah. Yang pertama sekali kaitkan dengan ayat. Yang betul lah macam Hadi cakap sini. Gunakan ayat semakin untuk membentuk hubungan. Okey. Okey, Hadi tulis sini semakin besar luas tapak, semakin besar pusat graviti. Salah ni Hadi. Okey, samalah. Okey, tapak ni untuk apa tujuan dia? Luas tapak ni. Okey, semakin tinggi atau semakin besar luas tapak, semakin tinggi kestabilan haiwan tersebut. Betul? Okey. Lepas tu kalau graviti pun sama. Semakin rendah graviti, semakin stabil haiwan tersebut. Okey, jadi ingat je yang pertama, kamu kena ingat 2 faktor utama tu tadilah. Okey, yang pertama ialah keluasan tapak dan satu lagi ialah pusat graviti. Lepas tu kamu kaitkan mesti melalui hubungan. Okey, fokus utama dia mesti melibatkan kestabilan. Okey, boleh ni? Faham? Okey, ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat chat tu.
Ada apa-apa soalan? Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. Ini topik dia mudah je. Topik ni pernah belajar kat mana? Bila ni? Bila kita belajar topik ni? Dengar rendah ada tak belajar benda ni? Form 1. Dia tersentuh sebagai asas je kan? Okey, betul tu, Alisa. Okey, ada yang lain? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada. Yang senyap ni macam mana? Atau pagar? Nak tanya antara nak tanya ke tak nak tanya? Ada soalan tak? Okey, cikgu rasa topik ni masih mudah lagi lah. Okey, saya rasa okey kan? Okey, jadi yang pertama tadi, dia memperkenalkan apa masuk rangka. Okey, jadi kita tahu tadi rangka tu dibina daripada dua. Okey, yang utama iaitu tulang dan juga rawan. Okey, ada haiwan tu dibina daripada tulang dan juga rawan. Dan ada juga haiwan tu hanya dibina daripada rawan sahaja. Okey, kemudian ada 3 jenis sistem rangka yang kamu kena faham. Okey, iaitu apa dia? Rangka dalam, luar dan juga ialah rangka luar, rangka dalam. Okey, respon yang last sekali apa? Yang ada pada cacing tu kita panggil rangka apa tu? Okey, betul. Bagus. Rangka hidrostatik. Okey, lepas tu kita belajar tentang perkaitan-perkaitan tentang contoh-contoh tadilah. Okey. Okey. Soalan cikgu ada 2 je. Respon je kat chat tu. Okey, apa maksud ekdesis? Okey, apa maksud ekdesis? Okey, bagus. Ramai jawapan yang betul. Okey, kalau soalan kebat tanya. Okey, namakan sejenis haiwan vertebrata yang menjalankan proses ekdesis. Apa nama dia? Ular. Okey, betul. Bagus. Okey, cikgu cakap 2 soalan, ada pula satu lagi soalan ni. Okey. Soalan last. Apa fungsi keta? Okey, dalam cacing. Pada cacing, apa fungsi keta? K-E-T-A. Pada cacing. Grip ni biasanya apalah untuk menambahkan apa tu? Menambahkan apa kita belajar dulu? Saya rasa low form ni jangan lupa low form ni apa yang kita dah belajar dulu. Okey, meningkatkan geseran je umum sangat saya rasa. Orang tu stabil sebabkan apa? Yelah, kita tahu tadi 2 lah. Faktor dia graviti dan satu luas tapak dan satu lagi yang paling penting ialah geseran. Jadi orang tu stabil kalau kita fokuskan pada geseran dia mesti apa? Rendah ke tinggi? Okey, betul. Maknanya geseran tu mesti tinggi. Okey, apa yang dimasukkan dengan geseran tinggi ni? Apa maksud geseran yang tinggi ni? Dia melibatkan apa? Kalau geseran ni dia melibatkan apa sebenarnya? Okey, pergerakan tu tak berapa tepat tu. Kalau kita tanya geseran ni dia melibatkan apa? Cuba yang lain respon. Ingat balik apa yang kita dah belajar masa lower form dulu. Kalau sebut geseran ni apa dia? Faktor utama dia. Melibatkan apa yang paling penting? Cuba bayangkan kasut dengan lantai. Kasut dekat jalan tar. Apa yang masuk dia kat situ? Graviti tak. Belum lagi. Betul, memang graviti tu libatkan juga kestabilan. Okey, kenapa orang tu tak boleh jatuh?
Macam contohlah kalau kita berjalan, okey, tapak, okey. Dah betul lah tu Alisa, tapi kena tempat lagi. Tak berapa jelas, umum sangat tu. Tenaga kinetik, jauh dah, terpesong dah ni Syazmi. Tak ada kena-mengena dengan tenaga kinetik. Okey, kembali balik betul, cengkaman tapak. Okey, betul. Cikgu nak tanya. Cengkaman tapak betul. Okey, kereta tu fungsinya untuk cengkaman jugalah. Tapi cikgu nak tanya, okey, kenapa orang tu bila dia berjalan dia tak boleh jatuh? Sebab apa? Ada satu tempat kalau kita jalan, kita cepat jatuh. Tapi ada satu tempat kalau kita jalan, okey, stabil je, tak ada ni. Okey, kita nak tolak lah yang tadi tu. Tak nak cerita pasal pusat graviti, tak nak cerita pasal luas tapak. Tapi apa yang paling penting kat situ? Okey, permukaan apa? Terangkan permukaan tu. Apa permukaan tu? Kita mesti kaitkan dengan geseran. Apa dia? Keadaan permukaan. Keadaan permukaan apa tu, Lisa? Terangkan sikit lagi. Licin. Dah licin pula. Okey, kasar. Licin kasar. Tu apa tu? Apa maksud dia tu? Geseran berlaku apabila dah balik luas tapak, permukaan tapak. Okey, betul lah tu, luas permukaan tapak. Okey, jadi yang penting dia ialah dua permukaan yang berbeza, betul? Kalau permukaan tu, dua permukaan berbeza tu, okey, maksud dia satu licin, satu kasar, atau kasar dengan kasar, okey, atau licin dengan kasar. Okey, jadi itulah yang menyebabkan kita punya geseran tu, okey, akan bertambah baiklah, terutamanya kalau kita berdiri di tempat permukaan yang kasar. Jadi melibatkan dua permukaan yang berbeza. Jadi itu akan menentukan kita punya geseran kita tu baik atau tidak baik. Okey. Jadi tolong kaitkan juga Jadi maknanya bila kamu cerita pasal kestabilan tu, kita tahu kita memang kena cerita pasal luas tapak tadi, luas tapak dan juga graviti, dan jangan lupa juga dengan geseran. Okey. Okey, cengkaman pada dua permukaan yang berbeza. Okey, jadi 4, 5 tak payah buat, 1 pun tak payah buat. Kamu hanya buat soalan masuk dalam buku SC2 ialah soalan nombor 2 dan 3 sahaja. Okey, faham tak ni? Boleh? Okey. Okey, kalau cikgu nak ceritalah, tak nak cerita pasal haiwan. Antara kereta dengan lori, mana yang lebih stabil? Okey, bagus. Okey. Kalau cikgu tanya, terangkan kenapa anda memilih kereta. Apa jawapan dia? Kereta lebih ringan lagi, Alisa. Janganlah cerita kereta tu lebih ringan. Dia mesti, wujud dia mesti, kalau kestabilan, dua je faktor utama yang penting dia. Okey, iaitu pusat graviti, okey, dan juga luas tapak permukaan. Jadi dalam kereta tu, okey, kalau katakan cikgu tanya, lori tu macam mana dia jadi stabil? Kenapa tu lori tu stabil? Apa ciri-ciri yang penting yang ada pada lori tu menyebabkan dia stabil? Luas tapak apa? Luas permukaan, tapak permukaan. Kamu jangan jawab umum sangat kamu jawab ni. Cikgu takut tak dapat markah. Jangan terikut-ikut dengan jawapan masa di menengah rendah. Kan cikgu kata tapak permukaan luas. Siapa punya, apa yang menyebabkan kat mana tapak permukaan luas tu yang kita nak ceritakan tu? Okay, apa dia? Okay, pada lori, betul, cikgu setuju. Okay, tapak permukaan yang luas tapak. Okay, tapi kat mana?
Okey, bagus. Betul. Jawapan ni kena jawapan ni macam tu. Jangan cerita tapak permukaan luas. Jadi jawapan ni tak berapa tepat. Dia mesti tayar. Okey, okey. Kerana kan cikgu cakap kata bila kita nak jawab jawapan yang baik mesti ada fakta. Fakta kita tayar. Lepas tu penerangan kita ialah tapak permukaan yang luas. Okey, jadi jangan jawapan tergantung. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Cikgu rasa okeylah. Ramai yang jelas dengan ni. Okey, nanti cikgu akan tengoklah kalau cikgu free, tak ada mesyuarat ke, tak ada kerja-kerja sekolah nanti. Cikgu akan buat lagi kelas. Okey, cikgu target cikgu nak habiskan kita punya kelas sebab kita topik untuk tingkatan 4 kita ada 12. Okey, lepas tu cikgu ingat cikgu nak buat juga teknik menjawab soalan. Okey. Okey, saya rasa semua free kan? Ada yang pergi bercuti ke ni? Pergi rumah nenek ke apa ni? Dekat dalam satu kampung. Ada tak? Harap tak ada lah kan? Okey, semuanya duduk kat rumah Okey. Okey, jaga SOP, jaga kesihatan. Okey. Okey, jadi kita berhenti kat sini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Okey, siapkan modul, jangan lupa.